disebut sebagai Trimurti. Disebut apa tadi? Trimurti. Okey, di sini kalau kita nak faham ajaran Hindu ni dia ada kedudukan Tuhan mereka di mana dipanggil sebagai Dewa Brahman, Dewa Vishnu serta Dewa Shiva. Kalau tengok Brahman, dia meliputi Dewa Pencipta. Mencipta, mungkin dipaham mencipta alam. Kemudian Dewa Vishnu, dia sebagai Dewa Pelindung. Dan juga Dewa Shiva dianggap sebagai Dewa Pemusnah. Okey. Okey, kalau kita tengok pula kepada ajaran Hindu di India, di mana kita kata dia ada perkataan Omkara, aksara. Di mana aksara ini suci bagi umat Hindu yang melambangkan tentang kedudukan Brahman ataupun Tuhan Sang Pencipta. Jadi dia mengamalkan kitab Veda. Yang mana kitab Veda ni dia ada 4 Veda, iaitu Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda dan juga Atharva Veda. Okey, Atharva Veda. Kitab-kitab tambahan yang lain dia ada Brahmanas, Upanishad, Upapurana dan juga Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bunyi dia macam kan? Okey. Seterusnya, ini adalah segi kedudukan konsep utama dalam kepercayaan ajaran Hindu. Okey. Dia ada pertama dia apa tadi? Brahman. Pertama. Kedua disebut sebagai Atman, Karma, Samsara dan juga terakhir adalah Moksha. Kita nak tengok dulu yang pertama Brahman tu apa. Brahman adalah Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya. Disebut sebagai roh duniawi. Okey. Iaitu Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya. Manakala Atma adalah roh individu pula dalam badan manusia, tujuannya untuk diserapkan ke dalam roh duniawi. Okey? Jadi tadi Tuhan, Atma ni roh. Okey? Boleh bezakan Boleh? Aduh, seterusnya karma. Karma adalah merupakan Okey. Karma adalah merupakan perbuatan, pemikiran dan juga pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibatnya yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. Karma. Bila sebut karma kan, balasan dosa kan. Okey. Faham Lalu kamu faham karma ni apa? Lalunya kalau orang sebut karma ni kamu faham apa? Apa yang kamu faham kalau sebut karma? Apa? Balasan. Kita selalu fikir balasan je kan. Kalau tengok ni mesti ni balasan ni adalah maksudnya kamu betul lah balasan yang kita nak mudah faham tapi dia lihat kepada perbuatan jugalah. Perbuatan dia, cara berfikir. Dan kadang kita manusia ni memang kita suka fikir banyak yang negatif daripada positif. Betul tak? Kalau macam manusia ni kadang-kadang dia dah dapat RM1, dia nak dapat RM2. Kalau dapat RM2, dia dapat RM3. Kalau dia dah kaya, nak kaya lagi. Manusia ni tidak akan puas dengan apa yang dia ada. Dan selalunya begitu. Dan satu lagi, apa yang menyebabkan manusia ni selalu tidak tenteram? Apa dia? Selalu menyebabkan manusia ni selalu dia dalam kemurungan, dalam kesedihan, dalam kealpaan. Kenapa agak-agaknya? Saya tanya kamu, kenapa?
Agak-agak kamu apa? Kenapa kita berasa dalam keadaan yang dilema kan? Tertekan. Kenapa? Dia sebenarnya berbalik kepada perbuatan kita sebenarnya. Dan satu lagi pemikiran kita. Betul lah, kadang-kadang orang boleh kata macam ni kan. Tak kena kat batang hidung kita, kita tak apalah, okey lah, boleh faham lagi kan. Tapi kena kat batang hidung sendiri, baru kau tahu rasa dia macam mana. Orang selalu cakap gitu kan. Bila dah kita merasai tu, baru kita akan memahami. Adakah begitu? Selalu kita kata, dah kena baru tahu rasa macam mana. Kalau COVID kita kata, dah tahu kena COVID kan. Tahu rasa sakit macam mana. Dia tak perlu sampai tahap perlu apabila kita perlu merasai baru kita rasa nak rasa memahami itu ada, ataupun memahami dari segi sudut apa sama-sama merasai apa yang orang itu rasa. Dia tak perlu sebenarnya. Tetapi kita boleh berfikir secara logik, waras, di mana setiap perkara yang kita buat itu, walaupun kita tidak mengalami, contoh kalau kita tak kena COVID lagi kan, tak semestinya kita tidak boleh merasai apa ke azab ataupun kita kata kesakitan yang mereka rasai. Bukan kita tak boleh nak rasa, kita boleh rasa sebenarnya kalau kita ni boleh berfikir secara logik. Sebab orang yang tidak boleh berfikir secara logik tu dia suka hentam orang kan, hentam itu, hentam ini. Tapi bila dia dah kena, baru dia akan rasa. Tak, sebenarnya kita berfikir tu mesti seolah-olah kita juga merasai tentang kesusahan orang lain. Bila kita tengok tu dengan kacamata yang penuh dengan keinsafan, rasa macam bertanggungjawab kepada orang lain, kita akan rasalah simpati tu akan ada. Bukan bila kita dah terkena baru kita akan dah rasa simpati tu, tak. Sebab kita boleh melihat kepada perbuatan kita ataupun cara kita berfikir. Bukan bila dah kena baru kita rasa macam baru tahu rasa dia macam mana. Tak perlu pun. Jadi penghayatan ni daripada apa yang kita buat, apa yang kita fikir itu akan menghasilkan satu perkara di mana ia akan menjurus kepada kelakuan kita, perbuatan kita. Jadi kalau kita ni berfikir yang baik-baik, dia akan lahirkanlah satu impak ataupun kesan yang baik kepada kita. Tapi kalau banyak kita berfikir secara negatif, akan adalah yang negatif tu akan meresap ke dalam diri kita. Jadi kita kena banyak berfikir positif ataupun yang baik-baik supaya kita nak elakkan daripada melakukan sesuatu yang salah. Yang salah, sama ada dari segi agama ke ataupun kemanusiaan ke, tak kisahlah. Okey, seterusnya samsara. Kalau samsara ni dia meliputi lingkaran kelahiran dan kematian. Kematian ni yang diambil daripada Atman tadi tu, yang mana roh individu tu, dia mana dia menyerap masuk. Kalau Islam kita faham, kita ni ditiup roh bila badan kita, bentuk badan, wajah apa semua dah lengkap melengkapi, barulah Allah tiupkan roh ke dalam jasad kita. Maksudnya bila kamu dalam kandungan ibu kamu, masa tu kamu tak dibentuk lagi, roh kamu tak ada lagi. Dah sempurna kamu punya kejadian tu, barulah kamu ini akan di apa? Akan dilengkapkan dengan roh. Kalau kamu tengok dalam surah, saya suka tengok bacaan surah dalam surah apa? Surah Al-Mu'minun. Kalau saya baca dekat kamu, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma khalaqna nutfah. Khalaqna, Allah menciptakan, kami, Allah ini menciptakan nutfah, air mani, alaqah, ketulan air mani tadi tu, dan fa khalaqnal alaqata mudghah. Allah menciptakan daripada sekejap saya ambil. Yang ni dia terjemahan dia detail sikit. Dia tak ada terjemahan yang ni. Sekejap Surah Al-Mu'minin ni.
ni tak lama ni sebenarnya. Daripada berapa puluh tahun dah kitab ni. Jadi tak kena lebih koyak kan. Okay. Kalau kita tengok kedudukan kita ni, dia kata summa khalaqna nutfah alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghah fa khalaqna mudghata 'idhaman. Dia kata kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Air mani, nutfah itu adalah air mani. Kemudian alaqah, nutfah alaqah nama dia. Kemudian fa khalaqna alaqah mudghah. Alaqah mudghah bermaknanya di sini segumpal darah. Kemudian daripada fa khalaqna mudghata 'idhaman, lalu kami ambil segumpal darah itu, kami jadikan segumpal daging. Izam. Izam ni tulang. Kalau kita nak faham dia, izam ni adalah tulang. Kalau daging tu lahman. Lahman itu adalah daging. Mudghatan izaman fakasawna izam lahman. Daripada izam tadi, tulang belulang itu, kami jadikan tulang belulang itu, lalu tulang belulang itu kami bungkus pula dengan daging. Macam kita tengok ke proses bagaimana ibu mengandung tu, daripada proses anak itu dijadikan sehingga membentuk suatu jasad yang sempurna. Lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami jadikan pula sebagai bungkusan daging. Izamu lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Barulah Allah kata kami akan jadikan dia sebagai makhluk yang berbentuk lain. Bentuk lain itu manusia lah. Okey, maka di sini kita akan puji Allah. Fatabarakallah wa ahsanul khaliqin. Ya Allah, betapa sempurnanya ciptaanmu ya Allah. Sebabnya dia menciptakan manusia ini sehalus-halusnya. Kalau kita faham, diambil daripada air mani tadi, dibentuk, dibina di atas air mani sehingga membentuk segumpal darah. Dan darah itu pula lama-kelamaan dibekukan dan dijadikan sebagai daging. Dan bila jadi daging, dia membentuk daging itu dan dikelilingi daging tersebut adalah izam, iaitu tulang. Jadi di sinilah Allah kata bagaimana manusia itu sebelum Allah tiupkan rohnya, fakasawna izamul lahman thumma ansha'na khalqan akhar, sehingga dia terbentuknya manusia itu menjadi makhluk yang sempurna. Jadi di sinilah kalau kita faham tentang kelahiran, sesuatu kelahiran itu berdasarkan kepada proses bagaimana Allah memelihara kandungan ibu kamu sehingga kan dia boleh melahirkan suatu bentuk jasad ataupun roh yang kita kata yang sempurna. Yang sempurna, yang mana kita duduk dalam perut ibu tu memang gelap gelita tapi dia boleh hidup. Jadi siapa yang menjaganya? Pasti akan ada penjaganya. Siapa penjaganya? Allah Subhanahu Wa Taala lah penjaganya. Ya, daripada situ kita memahami. Orang Islam dia memahami dari segitulah. Atau cuma dari segi samsara ni kita lihat tentang proses lingkaran kelahiran dan kematian. Seterusnya muhsa, iaitu dari segi pelepasan daripada kehidupan duniawi dan juga penyatuan dengan Rahman. Jadi tujuan setiap atman adalah untuk mereka membebaskan diri daripada karma. Bila mereka kata itu adalah manusia, maka di sini mereka tidak akan terlepas daripada karma. Tapi mereka kena bebas juga daripada karma. Keluar daripada karma. Dengan cara yang bagaimana? Mereka mesti melakukan perbuatan, pemikiran dan pertuturan yang baik. Okey? Faham Okey, seterusnya ajaran Buddha, di mana Buddha ini pengasasnya adalah Siddhartha Gautama dan Buddha lahir di Lumbini di India. Sekarang kita kata Lumbini ni beliau kata dia adalah daripada kaum Sakya. Sakya ini di mana? Di Kapilavastu. Di mana? Di Nepal. Okey, di Nepal. Sekarang kita sebut Nepal kawasan tu. Okey, Buddha dia menandakan seseorang manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna
Dan dia tidak mengajar hal-hal ketuhanan, metafizik. Ajarannya adalah berbentuk psikologi dan juga etika yang berhubung rapat dengan kehidupan. Dan seterusnya, kitab Tripitaka. Tripitaka terdiri daripada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan juga Abhidhamma Pitaka. Okey. Seterusnya, 4 kebenaran mulia dalam ajaran Buddha iaitu dukkha. Dukkha ni maksudnya penderitaan dan kesengsaraan. Okey. Jadi kalau orang nak tanya kamu tentang 4 jalan kebenaran ajaran Buddha, kamu kena ingat nama-nama ni lah. Okay. Dukkha, penderitaan dan kesengsaraan. Samudaya, punca sebab penderitaan. Nirodha, memadam api keinginan seperti cinta, nafsu, gila, kekayaan. Marga, jalan ataupun cara untuk memadamkan api keinginan iaitu melalui 8 jalan yang betul. Okey, seterusnya. Kalau kita tengok perkataan ahimsa. Penambahan ahimsa di sini adalah mereka menolak penyiksaan serta pembunuhan walaupun untuk mengisi perut seseorang itu tidak boleh membunuh binatang dan segala makhluk yang bernyawa. Kalau kamu tengok sebahagian penganut Buddha, mereka tidak makan makanan yang berdarah maupun yang bernyawa. Okey, dan mereka ini adalah golongan yang percaya kepada ahimsa. Dan mereka hanya golongan yang melahirkan golongan vegetarian. Kan, makan sayur-sayur saja. Ikan pun dia tak makan. Tapi sayur tu pun hidup juga. Semua makhluk ni yang hidup akan mati. Sebab pokok mati kan. Okey, saja je. Itu kepercayaan lah. Kemudian Buddha turut menerima konsep karma. Okey. Kepercayaan dan nilai-nilai murni dalam tamadun India, kalau kamu tengok dari segi jalan lapis ni, kita kena faham di sini. Jalan lapis ni, dia buat bentuk roda ni, di mana di warna merah, di warna purple ni dia sebut sebagai kesedaran, konsentrasi dan usaha. Dan dalam tiga-tiga ni dia termasuk dalam kategori samadhi, iaitu latihan mental. Latihan mental. Dia kalau meditasi tu masuk dalam konsentrasi tu lah, dalam menenangkan jiwa dan sebagainya. Jadi dia masuk dalam kategori mental, latihan mental, samadhi. Kalau warna merah pula, dia masuk kefahaman dan fikiran. Pemahaman dan fikiran termasuk dalam melahirkan masyarakat yang lebih bijak, iaitu pana. Manakala warna biru ini adalah termasuk dalam sila, iaitu moral, iaitu ucapan, tindakan serta hidup. Okey. Dia yang lagi mendalam lah. Kemudian Jainism, nama pengasasnya adalah Mahavira, nama sebenarnya adalah Vardhamana. Okey, kitabnya ada nama Ghanipitaka dan tidak mengakui kewujudan Tuhan tapi terima konsep karma maupun samsara. Okey. Sebab dan akibat menentukan kelahiran semula roh individu. Dan seterusnya ajaran terbentuk daripada 9 prinsip Navatatwa, iaitu jiwa, ajiwa, punya karma, pawa, ashrawa, bada, samwara, nirjawa dan siddhi. Yang ni kamu boleh baca lah ajaran ni. Okay. Kemudian seterusnya Sikhism, ajaran Sikh muncul lewat abad ke-15 dan ditemui di wilayah Punjab. Kemudian diasaskan oleh Kabir. Dia diasaskan oleh Kabir tapi diteruskan usaha oleh Guru Nanak. Tapi orang suka macam ni je. Siapa pengasas ajaran Sikh? Guru Nanak. Dia sebut Guru Nanak terus. Tak sebenarnya. Dia diasas pada awalnya itu adalah Kabir. Tuhan dipanggil dengan panggilan nama seperti Rama dan juga Hari. Okey, manakala kitabnya adalah Granth Sahib. Kitab The Granth Sahib ataupun kitab Tuhan mengambil elemen Islam dan juga Hindu. Antara elemen Islam dia adalah penggunaan patung yang diharamkan, menekankan penyembahan Tuhan dan penghapusan kasta. Okey.
Dia tak menyembah patung Ya ke? Sikh kita Dekat kuih dia tak ada patung Dia panggil kuih dia panggil apa? Dia panggil apa kalau Sikh punya ni? Macam rumah ibadat dia. Tak pernah masuk Kena tengok lah, kena tengok bentuk rumah dia macam mana. Kan, kalau tengok dekat YouTube adalah kan. Antara elemen Hindu, dia menerima idea kelahiran semula. Kemudian terdapat 10 guru yang berperanan dalam perkembangan agama ini, iaitu Guru Govind Singh yang diasaskan oleh Khalsa, kumpulan pahlawan yang diamalkan dengan 5K, Kos, Kanga, Karpan dan Kencana. Dia sebut Kos, Kangha, Kirpan, Kancha, dia sebut Kancha dan juga Kara. Okey, Kancha dan juga Kara. Ni Kos ni. Kalau dekat satu dia sebut cash. Cash. Dia sebut macam tu kot kan bunyi dia. Rambut panjang. Kangha, sikat. Kirpan, kanda. Disebut pedang. Kanca disebut dah pendek. Kara disebut gelang. Okey, seterusnya nilai dan etika utama ajaran Sikh adalah karma, kesempurnaan rohani. Karma tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan kini dari segi perbuatan, ucapan dan pemikiran. Sama juga tadi di mana dia akan menentukan kehidupannya yang akan datang. Roh adalah elemen yang kekal abadi tapi terikat dengan perbuatan terdahulu yang akan menentukan kelahiran semula roh. Kepercayaan kepada doktrin ini akan menggalakkan seseorang melakukan amalan yang baik. Kepercayaan dan nilai-nilai murni dalam tamadun India dalam segi kesempurnaan rohaninya, dalam bentuk mencapai kesempurnaannya ialah melalui yoga. Yoga ialah penyatuan dengan Tuhan melalui latihan rohani dan juga jasmani. Karma yoga, asingkan diri atau buat kebajikan kepada masyarakat, tidak pentingkan diri sendiri serta hidup sederhana. Bhakti yoga adalah buat kebaikan dan kebajikan sebanyak mungkin untuk dekatkan dirinya kepada Tuhan. Okey, Janana yoga adalah gunakan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dengan cara amalkan tata tertib keagamaan yang sangat ketat di samping tanamkan sifat mulia seperti sabar dan menahan nafsu. Okey, jadi kita tengok yang ini dari segi pencapaian tamadun India, dia ada bidang pendidikan, bidang sains, kesenian, bahasa, seni. Okey. Di mana kalau kita tengok dari segi sains, dia ada matematik, astronomi, kalender, fizik, kimia, logam, perubatan. Bidang kesenian dia adalah muzik, tarian, drama, lukisan. Bidang bahasa dan kesusastraan dan bidang seni bina. Okey, bidang pendidikan dia dikuasai oleh kasta Brahmin di dalam kitab Veda. Penubuhan universiti zaman Islam berkembang pesat semua golongan, bertambah dari segi pusat pendidikan dan zaman Inggeris, pendidikan Inggeris mula berkembang. Kemudian segi bidang sains dan matematik. Matematik ada menggunakan sistem angka sifar dikenali sebagai sunya, iaitu seterusnya disebut sebagai algebra, sistem perpuluhan, trigonometri serta geometri yang menjadi asas dalam seni bina. Yang seterusnya adalah kalender, iaitu berdasarkan perkiraan astronomi yang muncul kalender matahari. Okey, seterusnya astronomi. Di segi astronomi adalah yang dilihat oleh Brahmagupta, iaitu memperkenalkan hukum graviti dan berjaya menghitung dengan tepat ukur lilit bumi. Jyotisa atau ilmu kaji bintang adalah satu bahagian utama dalam kitab Rig Veda dan ia merupakan perkiraan astronomi yang digunakan pada zaman awal menentukan tarikh masa bagi upacara pengorbanan. Fizik alam semesta dipercayai mengandungi 5 elemen iaitu tanah, angin, api, air serta angkasa. Dunia mempunyai 5 elemen asas iaitu bumi, api, udara, air dan juga
lombang. Ya, fizik. Kimia kajian tertumpu kepada peleburan logam, pembuatan wangian dan juga warna. Lain pada itu adalah pembuatan ubat. Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada emas seperti yang dilakukan di Eropah. Logam terbukti dengan pembinaan Iron Pillar of Delhi. Dia kata menara besi, tiang besi ini dia Delhi. Ini berkaitan dengan Qutb Minar yang dibuat pada 5 Masihi. Ini macam mungkin sama kedudukan dia. Okay, ilmu perubatan India bermula pada zaman Vedik, iaitu sebagai seni ilmu sihir. Unsur-unsur perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi, perubatan binatang telah wujud sebelum tahun Masihi. Teks perubatan India seperti Charaka kurung pertama hingga kedua, Susruta kurung keempat, ia dianggap sebagai yang setaraf dengan Hippocrates dan Galen. Okey, bidang muzik tinggal kesenian. Part ketiga dalam alat muzik iaitu tata, tali, nada, drum, kanun, idiofon dan juga susira angin, berbeza di utara India dan selatan. Kalau alat muzik kamu tengok dia ada bentuk muzik di sebelah utara dan selatan. Dia kalau di sebelah, kalau kamu tengok nota ni dia jelas sikit kena baca dua nota ni lah seiring. Supaya di dalam ni dia lebih terperinci penggunaan alatan muzik tu. Di mana kalau kita tengok dalam ni dia sebut mana tu? Hilang. Ni. Bukan. Ada tak? Tak ada. Ni. Okey, alat muzik dia nama kalau di sebelah utara dia sebut sitar, sahnai dan tabala. India Selatan disebut vina, nataswaram dan mirdaga. Ini alat muzik dia. Dia tak sebutlah secara terperinci. Okey, tarian yang tulen adalah mempunyai pergerakan gaya kaki, tangan, muka dan perasaan. Drama yang terkenal adalah drama Sangkutala. Lukisan dinding istana, ruang dalaman rumah golongan kaya, kuil, pengaruh dari segi epik klasik Ramayana dan Mahabharata. Kuil Mahabharata ni dia punya epik ni dia boleh baca kat sini. Mana epik Mahabharata? Sebab dia ada dalam nota ni, dalam nota ni tak ada pula. Okey. Ni epik dia. Okey, nampak tak? Cik ni tak nampak. Okey, kalau tengok dekat sini dia ada kacau nak tengok laptop saya ni. Nampak betul. Okey. Dia epik, kaya epik ni dia adalah kebanyakan teks dharma bersifat arahan langsung. Dharma tadi apa maksud dia? Etika, moral tadi tu bersifat arahan langsung dan tidak semua masyarakat memahami. Justru karya bersifat epik diwujudkan dalam bentuk cerita bagi menyampaikan ajaran dharma. Dia ada 3 iaitu epik Ramayana, Mahabharata dan Bhagavad Gita, di mana kalau epik Ramayana ni karya dia dihasilkan oleh Valmiki, dia mengandungi unsur moral baik dan menolak kejahatan, mendukung nilai-nilai yang murni. Epik Mahabharata adalah karya ditulis oleh Vyasa, merupakan himpunan puisi yang mendidik manusia berpegang kepada janji menjauhi sifat yang negatif. Bhagavad Gita adalah sebagai epik Mahabharata yang mengandungi ajaran agama dalam bentuk falsafah, iaitu laksana tanggungjawab kepada Tuhan tanpa mengharapkan balasan, berserah kepada Tuhan, mendisiplinkan rohani dan jasmani serta mengawal nafsu, dengki maupun marah. Yang ni dia kena seiring you kena baca nota ni dengan kalau tak nanti dia ada yang tak ada dan ada yang ada macam tu. Okay. Kemudian lukisan dia dinding istana, ruang dalaman rumah golongan kaya, kuil tadi tu. Yang ni saya baca dah kan. Okay.
Bahasa kita tengok dia ada 325 bahasa, 750 logat tapi 14 sahaja jadi bahasa utama dan diperakui oleh perlembagaan, antaranya Hindi, Tamil, Punjabi, Malayalam. Bahasa di Indo-Aryan adalah Sanskrit dan juga Hindi, Kashmiri. Dravida, Telugu, Tamil, Malayalam. Bahasa Urdu dan bahasa Inggeris ni adalah bahasa baru. Kesusastraan Indo-Arya, Vedic dan Epic, dia ada 3. Kemudian bidang seni bina dia merangkumi binaan kiran, kuil, gua dan duit shilling. Zaman Maurya dia membina seni bina dan seni ukir yang berkembang maju. Tiang Asoka adalah antara kemegahan seni bina ukir India. Zaman Gupta di seni bina dia lebih cemerlang. Zaman Islam gabungan unsur Parsi dan Hindu berkembang. Seni bina Taj Mahal di Agra dibina pada zaman Shah Jahan, Agra Fort iaitu India. Okey, sumbangan. Sumbangan dia dari segi keagamaan, politik, sosial, ekonomi, intelektual, seni bina bahasa dan kesenian. Keagamaan kedatangan dia adalah 650 Masihi, penaklukan Balukistan, penaklukan Sind abad ke-16 Masihi, adalah penaklukan hampir seluruh India oleh kerajaan Mongol. Mongol ni kerajaan Islam. Kemudian ajaran akidah keimanan 120 juta penduduk India menganut ajaran Islam, ajaran tentang kebersihan. Penganut Hindu menganggap kotoran sebagai daripada ibadah yang menyampaikan seorang hamba kepada alam niwarna. Okey, sesuai bidang politik dia ada dinasti Subaktigin, dinasti Hamba atau Kesultanan Delhi, dinasti Khilji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dinasti Lodi dan dinasti Babur atau Mughal. Mughal. Okey, kalau kita tengok dari segi tamadun India semasa pemerintahan Islam, dia masih Islam lah ni. Subakti iaitu kerajaan Islam yang pertama di India di zaman kemuncaknya di bawah Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Pemerintahan Abbasiyah juga telah menggelarkannya sebagai Yaminun Daulah. Sumbangannya adalah menguasai sebuah wilayah yang luas di India dan menjadi asas penting dalam penguasaan Islam terutamanya di bahagian utara India. Dan yang seterusnya adalah kerajaan Ghuri diasaskan oleh Alauddin Hussein Al-Ghuri. Sumbangannya adalah menyatukan masyarakat India di bawah kekuasaan Islam. Dia memberi kebebasan beragama kepada rakyat. Dia menjalankan keadilan tanpa mengira bangsa dan agama. Dan seterusnya dia mendirikan masjid dan memajukan ilmu pengetahuan. Okey, kerajaan Khilji diasaskan oleh Jalaluddin Khilji iaitu merupakan seorang Afghanistan. Dia menghadapi tekanan kaum Hindu serta tentera Mongol. Sumbangan dia adalah menetapkan harga barang, reformasi kutipan, cukai, gandum yang dihantar dan disimpan di Delhi. Kemudian dia membangunkan tanah yang terbiar serta mempertahankan negara dari ancaman Mongol, Turki serta meluaskan wilayah Islam hingga ke selatan Dhaka. Okey, kerajaan Tughlaq. Ia diasaskan oleh Riyatuddin Tughlaq iaitu sumbangannya mengadakan perubahan pada dasar cukai serta reformasi tanah dan mengadakan perubahan dasar kewangan dengan mengambil contoh sistem kewangan Cina dan Parsi, tetapi mereka gagal kerana wujudnya wang palsu. Dan seterusnya dia telah memindahkan ibu kota New Delhi ke Dewagiri pada 1327. Dia adalah Sultan Tughlaq di masa zaman menerima kunjungan daripada Ibn Battuta. Okey, kerajaan Mughal atau Mongol dia dipimpin oleh bangsa Mongol, diasaskan oleh Zahiruddin Muhammad Babur daripada keturunan Mongol, disebut juga dengan nama kerajaan Babur, nama pengasas serta Mongol atau Moghul. Moghul adalah versi Indo-Aryan daripada Mongol dan juga agama rakyat Moghul ialah Islam. Pemerintahan Moghul iaitu yang pertama adalah pemerintahan Zahiruddin Muhammad Babur, pengasasnya, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan dan Aurangzeb.
Kalau kita tengok pemerintahan Zahruddin yang awal ni, dia adalah sejarah kedatangan Mogol di India. Kemudian dia membina kerajaan Tulu. Kemudian dia jatuh. Sumbangannya adalah menyatukan kekuatan pemimpin Islam yang terpecah, menjatuhkan kerajaan Lodi dalam perang Panipat pada tahun 1526 serta mengalahkan orang-orang Rajput dan juga Afghan. Humayun adalah mewarisi pemerintahan ayahnya iaitu Babur, pribadinya tinggi, terpelajar dan tidak mengatur strategi. Sumbangannya adalah mengatur tentera kucar kacir sehingga mengalahkan Lodi. Dia perpecahan di kalangan musuhnya yang membolehkan dia menawan Delhi. Inilah sikap toleransi terhadap mazhab yang lain. Manakala dari segi pemerintahan Akbar, dia merupakan tokoh yang agak kontroversi. Dia mewarisi ayahnya Humayun. Masa zaman ni kamu nak tahu dia panggil Tuhan tu makhluk Akbar ni. Kegiatannya meliputi bidang keagamaan dan politik. Sumbangannya dia membuat penaklukan yang dibantu oleh Bayraq Khan Wazir, ayahnya dahulu. Dalam usaha penaklukan dia telah menumpukan bahagian tengah India, seterusnya ke utara dan ke selatan India. Sistem pentadbirannya bercorak autokrat ataupun dibantu oleh pentadbir yang cekap daripada berbilang kaum. Asas agama baru iaitu disebut sebagai din ilahi. Ni macam ada kata ni ajaran sesat. Kemudian dia hancurkan Islam secara asalnya dan dia menganut disebut sebagai cila, ajaran halalkan yang haram dan haramkan yang halal. Asas ajaran din Delhi ni dia asasnya akidahnya tersimpul pada la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu dia sebut la ilaha akbar khalifatullah. Semua agama mempunyai prinsip yang baik dan menghormati penyembahan api. Dan dia diterjemahkan kitab Injil dan menghormati konsep Trinity serta melarang penyembelihan lembu. Judi dan arak dihalalkan dan poligami diharamkan serta ulama diperlekehkan. Okey, masuk zaman ni Jahangir yang telah mengadakan satu peraturan negara yang dikenal sebagai Rukun 12. Sumbangan dia menghapuskan pemberontakan anaknya Kusra dan menghapuskan pemberontakan daripada Sher Afghan. Kemudian dia mengamankan negara daripada ancaman kaum Rajput dengan kerjasama anaknya iaitu Shah Jahan. Shah Jahan adalah zaman keemasan bagi kerajaan Mongol di India. Kerana apa? Dia mendapat sumbangan. Dia telah memberi sumbangannya iaitu pertama, tiada ancaman luar yang serius yang dapat menyusun tentera yang setia. Sektor ekonomi yang berkembang, wujudnya sistem kegiatan import dan ekspor dengan Asia Barat dan Eropah. Dia banyak melakukan pembinaan bangunan yang tinggi mutunya seperti Taj Mahal dan juga Masjid Mutiara. Kemudian dia juga menggalakkan kegiatan kesusastraan. Manakala pada zaman Aurangzeb, dia merupakan putera kepada Shah Jahan. Dia seorang pemerintah yang sangat soleh. Sumbangannya dia berjaya menyatukan seluruh daerah yang lemah dan mencapai daerah kekuasaan yang terbesar di India. Kemudian dia menghapuskan saki-baki ajaran din ilahi seperti mengharamkan judi dan arak. Kemudian dia mengadakan jabatan yang khas untuk mengawal dan membangunkan masjid. Okay. Jadi kesimpulannya, kerajaan yang punya pengaruh besar dalam menjalankan pemerintahan Islam di India adalah Subatirin, hamba Kesultanan Delhi dan Mongol. Okay. Tapi kalau kita tengok wujudnya jabatan khas dan mengawal dan membangunkan masjid, banyak sebenarnya ajaran-ajaran Islam yang dibetulkan semula daripada din ilahi tadi tu adalah yang dilakukan oleh Shah Jahan dan anaknya Aurangzeb. Okey. So, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, semua settle Simon okey? Okay. 14 kan? Betul? Ya, 14 betul. Nanti you all record lah, buat recording boleh? Buat recording, masukkan dalam Google Site. Kalau untuk pembentangan nanti you all tak payah nak bentang tak apa, record je. Tapi dia ada soalan Q&A lah. Yang
isi apa? Isi kajian lah. Kau Isi benda kajian. lah. Kenapa? Kan ambil dari interview tu kan. Dia the whole punya assignment lah, semua keseluruhan tu. Secara keseluruhan tu kesimpulan dan hasil kajian tu. Apa yang you dapat? Hasil kajian semua. Semua. Hasil kajian adalah menjawab kepada objektif tu. Apa you dapat daripada 3 objektif kalau you buat 3? Yang itu ini cakap responden pertama cakap ni, yang kedua cakap ni. Kat situ kan? Hasil kajian ni macam hasil dia daripada, dia memanglah daripada responden pun semua, daripada kajian primary sources dengan secondary sources tu you all combine kan. Itu dalam isi. Bila dalam hasil kajian tu you buat ringkas saja dalam satu perenggan, cukup dah hasil kajian. Dia macam conclusion tapi bukan conclusion. Buat conclusion dia dalam kesimpulan tapi dia concludekan benda tu dalam kita kata apa, semua ada, include lah semua. Dia ada semua. Dalam tu dia ada menjawab kepada 3 objektif ataupun kalau ada 4 objektif tu dia buat dalam satu perenggan saja. Faham tak? Dari sebuah hasil kajian. Ada perbandingan. Dia sikit-sikit je, dia tak banyak pun. Sikit je. Faham tak? Dia lambat tulis apa? Dia siap ke? Dia punya interview tu? Tu hasil kan, isi yang interview ke lah kan? Isi tu kena sebut cerita balik yang responden kata apa, responden pertama kata apa. Ya, yang tu lah saya tanya. Compare dengan kajian lepas tu isi. Compare dengan kajian lepas? Kena buat comparison. Compare dengan kajian lepas tu apa dia? Kena compare lah kalau kamu buat responden 1, 2 tapi tak ada orang lain yang menyokong fakta daripada kajian primary sources tu, macam mana? Dia kena ada sokongan daripada primary sources dengan secondary sources. Sebab tu kalau kita buat apa-apa pun, tulis dekat mana-mana Facebook pun, kita dah buat kenyataan kita tapi tak ada sokongan daripada fakta yang lain, maknanya kita punya pandangan itu adalah lemah. Lemah disebabkan kerana tak ada sokongan. Sebab tu bila you tulis dalam isi tu, ada kenyataan daripada responden 1, responden 2, kenyataan dia apa, huraian daripada kenyataan dia apa, and then you kena nyatakan pula sokongan daripada kajian lepas. Baru dia punya hujahan itu kuat, bukan lemah. Faham tak? Macam kamu ceritalah Datuk Mahathir macam ni tu, Dr. Mahathir telah kita kata menginspirasikan satu model tamadun unggul di Malaysia dengan menubuhkan satu kota yang paling maju iaitu Putrajaya. Tapi you tak ada evidence, bukti yang mengatakan tu Dr. Mahathir yang buat. Dia kena ada fakta. Fakta dia daripada mana? Kajian lepas lah. Okay? Kajian lepas mana? Kajian lepas nak curi kat mana? Tulis kat mana? Tak, nak ambil kat mana? Kajian lepas tu you tahu Google tak lah. kajian lepas tu apa? Primary sources apa? Secondary sources tu apa? Tahu? Cuba cari dalam internet sekarang. Kajian lepas tu daripada artikel-artikel lah. Daripada yang kamu review artikel tu, apa dia. Kamu baca tak artikel-artikel? Kan saya suruh kamu baca artikel lepas. Itulah secondary sources kamu. Kamu ambil daripada jurnal siapa? A ke B ke C? Faham tak? You tak pernah buat kajian tak pernah buat thesis tak pernah buat research Tak pernah. Tak pernah. Masa diploma dulu tak pernah buat lah Tak ada. Okey, tak apa. So dia macam dalam kajian akademik ni dia ada 2 sahaja sumber dia. Satu secondary sources, satu primary sources, satu secondary sources. Primary sources ni primary sources lah, sumber utama. Sumber utama. Sumber utama ni tadi macam contohnya kita jumpa manuskrip kan, kemudian kita pergi buat temu bual,
Itu primary sources kita. Secondary sources, sumber yang kedua, yang mana contohnya akhbar, majalah, surat khabar kan, ataupun jurnal, proceeding, thesis, faham tak? Ensiklopedia, apa lagi? Banyak kan artikel-artikel. Daripada artikel-artikel lah kita baca. Contoh kalau kamu pergi ke ResearchGate kan, ResearchGate kan banyak kan artikel yang ditulis oleh banyak prof, profesor, doktor, pengkaji kan. Jadi you ambil daripada dia orang lah, baca. Mula-mula you tulis pandangan daripada responden 1, 2. Kemudian buat huraian apa yang responden 1, 2 kata daripada objektif 1 kan, atau soalan 1 kan. Lepas tu you carilah kajian lepas pula untuk menyokong kajian kamu tu daripada responden tadi tu. You dah tengok contoh daripada ni tak? Daripada, tapi contoh dia budak-budak ni boleh lah kalau you nak ikut sikit lah sebab dia terlampau tak berapa nak bagus sangat, tapi boleh lah. Okay, saya share lah. Saya tak tahu lah saya share dengan you all ke tak ni. Okay, ni contoh dia. Okay. Boleh? Nasrul? Yang lain boleh? Hasil kajian tu macam conclusion tapi bukan conclusion kan? Hasil. Hasil tengok nanti. Hasil lain, conclusion lain. Pendek je kan hasil kan? Setengah surat lebih kurang. Conclusion banyak. Conclusion banyak. Apa? Dah. Tu je. Macam ada announcement. Okay, boleh faham Nanti tengoklah tu video lah dah. Ada dia punya Google site budak-budak yang selepas ni. Madam. Kalau macam primary tu kita ada satu responden je kan. Lepas tu secondary tu kita buat extra untuk sokong tak apa ke? Boleh. Macam tu lah. Extra Okay, dia extra saja. Extra sources kan. Artikel Google kan. Google research. Researcher Okay. Cuba awak cari je. Awak cari tu PDF je. Tekan PDF. Cuba cari tajuk. Anda tekan PDF. Selalu PDF ni dia adalah researcher ataupun kajian-kajian yang ditulis oleh pengkaji lepas lah. Macam saya kan. Macam saya tulis kajian. Saya terbit dekat Scopus, saya terbit dekat MySite. Contoh, awak tengok, awak pernah buka tak saya punya jurnal saya? Cuba buka, tengok jurnal yang diterbitkan oleh JSI, bukan USI ni, University Science Malaysia. Saya bagi contoh kat you all tengok saya punya ni Saya pernah bagi kat you all tak? Tak pernah Tengok je Tak pernah. Cuba semua buka lagi. Saya suruh korang buka tengok. Ada PDF ni. PDF ni kan. Jumpa yang jumpa PDF ni, dia ada semua lah. Macam maksudnya saya punya objektif tu daripada awal dia semua dalam PDF yang sama. Boleh lah PDF yang sama. Apa yang PDF yang sama ni? Kan cakap nak tu tadi. Apa benda tu? Tekan PDF tu untuk cari research tu lah. Cari tajuk research tu. Sekejap. Saya tunjuk kat you all yang ni dulu. Sekejap Okay, you all buka ni. Yang saya punya ni. Kat sini banyak orang tulis research. Okay, cuba buka. Ni contoh research artikel journal. Dia sebut. Dia buka tak? Slownya internet saya. You all like lah sikit saya punya artikel ni, boleh? Tak boleh like
Okay, Dah yang 5 tahun ini ni. diterbitkan di Journal Science Insani Center of Studies. USIM lah dia punya core punya USIM punya publication. You tengok saya tulis satu artikel daripada tajuk, dia banyak lah artikel ni. Ni kajian lepas. Dia sebut secondary sources. Oh jangan tajuk ni. Jumpa tak nama saya? Jumpa tak? Cuba semua buka. Ada. So Nampak? nanti kalau ni kan kajian depan ni, lepas tu kita ambil point dia, lepas tu tulis lah artikel ni kita ambil dari mana, macam tu lah. Buka dulu. Kat tu. Dia cakap gitu, buka baca. Dia kena buka tu baca baru faham. Duk tanya je tak tengok rupa tak faham. Buka. Okay, pergi ke teks PDF ni. Tu kata PDF tu. Okay, buka Dah. Buka tak? Low sikit internet saya ni. Tak jumpa lah. Bila tunjuk lah. Okay. So di sini, okay. Sadalah saya kata ni. Kajian lepas ni dia macam ni tau. Ini objektif kajian saya. 3 objektif. Okay. Ni kajian literatur. Dia panggil kajian lepas. Kajian literatur atau literature review. Bahasa Inggerisnya. Literature review. Okay. Literature review ni maksudnya kita menulis apa yang ditulis oleh kajian lepas. Tapi bukan kita copy paste tu. Lepas tu panggil plagiarism pula. Kan? Itu hayat kita lah. Kita baca artikel tu. Satu artikel tu kita ambil point-point dia dan kita tulis balik. Itu secondary sources nama dia. Contoh saya ambil kajian no et al ni. E-all ni maksudnya kajian tu ditulis oleh lebih daripada seorang. Kalau kamu jumpa orang tulis macam dia punya author date macam ni, maksud author date ni adalah nama penulis tu lebih daripada seorang lah. Kalau seorang lebih daripada seorang penulis, kamu kena tulis ETAL titik. Lepas tu kalau pakai APA style, you kena koma lah citation tu. Jadi secara umumnya penularan wabak COVID-19 negara ini masih berada di tahap yang membimbangkan. Berbagai inisiatif dilakukan kerajaan dalam mengekang wabak berkenaan serta memastikan bukan sahaja wabak ini dihapus segera, malah kelangsungan hidup rakyat dapat berjalan seperti biasa. Okay, so di sini saya akan petik daripada kajian lepas. Ini kajian lepas. Okay, faham tak? Kemudian saya tulis lagi, sekatan pergerakan merupakan salah satu langkah yang dianjurkan di dalam Islam ketika menghadapi pandemik COVID-19. Ditulis oleh Halim et al. 2020. Jadi, ini kajian lepas yang kedua. Saya tulis lagi, ini kajian lepas yang ketiga. Faham tak? Gitu. Kena buat gitu. Sayang Sayang, busuk-busuk. Boleh Okey, tengok hasil kajian. Saya tak buat hasil kajian. Di sini hasil kajian saya sebenarnya. Ni hasil kajian saya. Keputusan dan perbincangan. Ada satu lagi saya tulis, satu artikel lagi. Saya banyak tulis artikel you all. Daripada saya dapat daripada alamak, saya lupa dah. Dia punya ni satu lagi artikel saya. Sekejap saya tunjuk Ada hasil kajian, kejap saya tunjuk. Saya pening dah mencari-cari ni. Okey. Okey, bukan Nana. Bukan data.
Mana nak tunjuk hasil kajian ni? Sekejap. Patutlah tak jumpa. Kat sini. Okay. Hasil kajian you all ringkas je. Kalau kita buat research tu dia lagi detail lah. You all ringkas saja. Ini saya dengan COVID-19 juga diterbitkan dekat WAS. Ini ditulis pada tahun lepas. Ini terbit. Ini tajuk saya buat COVID-19 pandemic. Okay, ni tengok kajian lepas dia. Okay. Saya buat tajuk Compliant Behaviour to Movement Control Order MCO. Yang ini hasil kat ni research review methodology. You kalau methodology you tak perlulah buat Ni finding. Finding ni ada hasil kajian. Jadi kalau you all buat hasil kajian tu, kalau you all tak ada data, you all masuk je point-point tu yang daripada kod-kod yang mungkin kod daripada responden tu you ambil penting-penting saja untuk di-highlight. Mungkin kod yang paling orang bagi penekanan dekat mana. Contoh mungkin dia kata kalau you all buat tentang tajuk tamadun Melayu contoh. Banyak yang banyak diperkatakan oleh responden dengan kajian lepas tu yang banyak memberi satu impak kepada kajian kamu. Di situlah kamu akan tulis dekat hasil kajian. Faham tak? Macam mana nak cakap? Sebenarnya benda ni kan saya nak cerita kat you all. Bukan you all je tak faham tau. Doktor pun tak faham. Susah saya nak explain macam mana nak bagi you faham. Tapi hasil kajian ni macam tu lah. Faham tak? Faham ke you all? Saya apa? Saya nak minta izin live sebab saya ada kelas pukul 10 ni. Yalah. Okay. Boleh. Dia macam ni tau. Okay, sama. Okay. Dia ni, you all ambil satu kod daripada responden, sama ada satu ke responden dua ke, ambil satu soalan sahaja. Soalan yang banyak dibincangkan oleh responden. Tak tahulah soalan mana you all dapat tu. Lepas tu you all tulislah kod yang ditulis, yang disebut banyak kali oleh responden tu, and then you ulaskan dalam finding you all tu, dalam hasil kajian tu. Dan dia memberi impact kepada tajuk you all tu. Faham tak? Okay. Sebab kalau you all pakai data, contoh kalau you all buat kajian kuantitatif, kalau kuantitatif dia boleh main dengan nombor. Tapi ni sebab kajian kualitatif, sebab kajian kuantitatif adalah kajian yang kita menggunakan teori dan kita mengulas teori tersebut. Kalau kajian kualitatif, you all buat kajian sekarang ni kualitatif. Di mana kajian kualitatif adalah di mana you all kena membincangkan perkara tersebut secara mendalam sehingga you all menghasilkan teori. Tapi tak adalah saya minta you all hasilkan teori. Kalau you all boleh hasilkan teori tu memang saya puji 100% dan saya akan ambil you all punya assignment tu, saya publish dekat conference. Faham tak? Ada. Faham tak? Kalau you all boleh buat satu assignment yang boleh menghasilkan teori tu daripada kajian kualitatif tu, saya rasa you all dah dapat master lah. Bukan PhD, bukan degree tapi master. Faham tak? Dia macam tu. Tapi tak ada saya suruh macam tu. Dia cuma kita nak mendapatkan satu impak yang besar dalam penulisan kita, tajuk kita buat tu.
Di mana di hasil kajian tu kita nak tekankan mungkin satu soalan daripada responden dan jawapan daripada responden tu yang menarik minat you all untuk you all kaitkan dengan hasil kajian. Contohnya tentang perkembangan tamadun Islam contoh. Perkembangan tamadun Islam tu besar kan, tapi bila you bincangkan tentang isu pendidikan, you nampak macam isu pendidikan penting yang diulas oleh para responden. So daripada pandangan responden itu you kodkan dekat kajian, dekat kajian dah, dekat finding tu. Maknanya mungkin satu kod kata-kata dia tu you ambil and then you ulas. Dia tak perlu semua. Tapi berbeza di isi tu you kena ulas semua soalan yang you tanya pada responden kan. Betul tak? Betul kan? Tapi di hasil kajian tu mungkin you ambil salah satu je yang penting sahaja. Salah satu salah satu je. Kalau guna you ulaskan. Faham Okey, boleh? Okey lah tu. InsyaAllah boleh Boleh. Buat dulu nanti saya tengok. Dia sikit je, you jangan banyak sangat. Satu pelenggan tak apa. Okay, itu sahaja untuk hari ni. You all ada meeting ni. Kita jumpa lagi Thank you so much. Bye semua. Jaga diri Okay, Assalamualaikum. Thank you, madam.